Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Kak Rahimah Abdul Rahman, Suryani Muhammad Isa, Rodiah Syarif, Faridah Ibrahim, Aznita Siti Aminah, Nuriyah Hassan, Rosmah Watidin, Mama Bunga, Hazlina Abdullah, Zainun Abdul Rahman, Sarimah Sainin, Azizah Abu Bakar, Puziah Kadir, Hanisa Syafi'i, Juliana Mustafa, Lukman Hakim, Zainun Hadi. Terima kasih Ratib NS, Ratu Ustaz, Raizah Awang Hamad, Yusriza Salam, Ida Najwa, Jang Rahman, Nur Jannah, Asyah binti Muhammad, Salwani Arifin, Nur Azza, Salina Sanib, Aklima Ibrahim. Baru je sebut berapa nama, somput dah. Sri Kandi Akak, best nama dia. Siti Nurzalina, Wan Radiah, Akma Kasim, Cahaya Farhana, Sarimah Idris, Mazni Ahmad, Sanisah, Nur Ain Harun, Nur Mila Jamaluddin, Kila Muhammad 100 stars, thank you. Nur Alis, apa khabar? Juwita Ismail, Rosnaini Adnan, Linda Kecil, apa khabar? Fatimah Mukhtar, Fauzia Khairuddin, Azizatun Aziz, Rahimah Omar, Kelate sihat ke? Rosnani Muhammad Said, Delima Ima, Siti Laila, Rozayah Razali, Rosina Syarudin, Rohana Samsuri, Singapura, apa khabar? Mazia Syafi'i, Aizan Mamad, Suzi Buang, Hanisah, Umi Ita, Habibah Rasul, Ruziza Safwan, Yati Aziz, Haida Najwa Azmi, Sharifah Safiyah, Anida Sulaiman, Farida B. Syarif, Rusnani, Tuntat, Muhammad Hasan, Muhammad Sirat 100 stars, thank you. Zainun Matnur, Azizah Abu Bakar, Siti Nurzalina, Kak Long Yati, Nafisah Haji Hitam, Nab Daud 75 stars, thank you. Nur Cahaya, Masya Allah, Salamah Seli, Jaraswan Abdullah, Umi Salamah, Noriza Halim, Zainah Buyung, Rogayah Osman, Huslina Harun, Fariha Ismail, Nur Resah, betul ke namanya? Omar Roslia, Zaimah Saleh, Noriza Abdul Rahman, Fatimah Ahmad, Nur Suhaidah Ngahdimin. Alhamdulillah. Jangan tanya soalan tu, Linda Kecil. Suryana Ali, Suryan ke Suryana? Yasmin Yaakob, Nurmala Abdul Halim, Faizah Ahmad 100 stars, thank you. Habibah Rasul, apa khabar? Azrina Abdul Hanif, Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amirah Syafiqah, Mazia Syafi'i, Masya Allah, Suzaila, Roslina Omar, Siti Rohana. Nak tergelak ke Ana malam tadi? Kak Siti Rohana ni jiran saya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Malam tadi kami makan duduk bersebelah-sebelahan. Masya Allah. Lepas tu tuan rumah hidangkan kami apa? Buah mata kucing. Beli dekat Maha katanya. So macam bulat-bulat, gumuk-gumuk kan. Buah mata kucing kalau bulat-bulat, gumuk-gumuk, oops kan. Sedap, isi dia tebal. Jadi lepas makan nasi dah tu, Kak Ana pegang pinggan pakai buang. Pegang je, tak simpan-simpan lagi sebab tak habis makan kan. Tapi dah habis makan nasi lah. Jahat Ustazah duduk sebelah dia. Ustazah makan buah mata kucing banyak-banyak. Banyak-banyak. Okey, perkataan banyak-banyak. Padahal tak sedar diri tu batuk. Makan buah mata kucing. Lepas tu akak tak nak bangun lagi. Simpan pinggan akak. Okey, saya makan, sampah letak sebelah. Makan, sampah letak sebelah. Kan, Masya Allah. Lepas tu orang lalu semua, banyaknya makan buah mata kucing.
Itulah kan. Naughty Ustazah Zai ni. Kan. Kita yang makan, kita letak kat pinggan orang. Kita makan, letak pinggan orang. Sampah dia. Sekali orang lalu, bukan Ustazah kena. Cik nampak Ustazah macam sopan je. Padahal yang makan banyak-banyak letak kat pinggan Kak Ana tu, Ustazah Zai. Macam tu lah. Kan sukalah sahabat-sahabat. Lama dah tak dapat duduk sebelah-sebelah jiran tetanggaku yang tercinta. Gitulah. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada je benda nak bikin gelap pagi-pagi. Jom mari kita Mazura Muhammad 100 stars, thank you. Kak Yusmarianti Yusof, semoga selamat sampai ke KL. Datang berapa orang Kak Yanti? Doakan Kak Yanti kita ini Yanti Johor, bukan Yanti Puchong. Masya Allah. Juga akan mulakan musafir keluar dari rumah untuk terbang ke Baitullah. Ustazah Mumtazah Sanusi, I miss you. Dinda-dindaku sayang ni. Masya Allah. Naughty juga rupanya mak guru LH Kak Bib. Macamlah Kak Bib tak pernah buat kan. Ngaku je Kak Bib. Masya Allah. Kan. Syok je dengan kekanda bondaku. Dia letak pinggan. Tak ada je macam tu. Apa lagi Ustazah saya duduk sebelah. Makan mata kucing, kulit dengan biji letak sebelah. Lepas tu orang lain lalu nak tambah makanan ke apa. Habislah kan. Ustazah pula jahat. Banyak sungguh Kak Ana ni makan. Kan bayangkan. Tapi kita kena tengok lah kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ada orang yang boleh diajak bergurau. Ada orang yang tak boleh dibegitukan. Kan Masya Allah. Alah Mumtazah Sanusi. Waalaikumsalam Murabbi. Makan ubi pagi-pagi adalah. InsyaAllah. Okey Mak Susu Naiza Ahmad. Bila dot lah. Okey. Baik, kita nak mulakan Tak doa lagi ni. Kan gurau-gurau je dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Zaidah Ida. Aksiden. Tangan saya patah ya Allah Tuhan. Berikan kesembuhan kepada sahabat kami ini ya Allah. Aksiden apa sayang? Orang perempuan ni kadang aksiden kat dapur kan. Aksiden patah tangan. Semoga Allah beri cepat sembuh. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب زدني علما وارزقني فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajjah Fatimah Umar. Sekian lama ku menanti munculnya nama itu. Ada beberapa orang Fatimah Umar dalam ni. Tapi bila Fatimah Umar yang baru pulang daripada Baitullah itu muncul, Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seronok kan bila jumpa kawan-kawan kita yang baru balik haji. Masya Allah, ucapkan tahniah kepada mereka. Bukan sedikit ujian-ujian sepanjang berada di sana. Masya Allah. Siapa tu? Yati, siapa namanya? Nak jumpa dekat Batang Kali. Yes. Tolong. Ya Kak Fatimah Umar, mudah-mudahan pulang dengan haji mabrur. Semalam saya sebut pada Hajjah Zan Aizan kita. Mencari yang mabrur, insya-Allah semua orang boleh buat. Tapi nak menjaga kemabruran bukan semua orang boleh buat. Faham ya sahabat? Macam orang hafal Quran lah. Nak cuba hafal insya-Allah 3-4 tahun kalau diprogramkan, kita follow betul-betul. Tapi nak menjaga hafazan bukan mudah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Allah ya Karim. Ketika wedding anak saudara. Semoga sihat ya Kak Zaidah Ida. Yang mana satu Kak Zaidah Ida? Saya dah jumpa ke belum ni? Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rab, nak operation masuk besi pula. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan, kesembuhan segera insya Allah.
Yang di Batang Kali, Masjid As-Sajidin. Masjid As-Sajidin. Jarang saya dengar nama Masjid As-Sajidin. Masya Allah, semoga Masya Allah, semoga orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Tajuk hari ni, anda kena bersiap sedia untuk tahan panas telinga, panas. Okay? Rasa macam nak, aduh, nak tutup telinga ni. Pasal apa? Kan? Sebab sedapnya lah Dr. Aida Al-Qarni habaq kat aku lagu ni. Kan? Hang tak rasa? Tak, sahabat-sahabat. Kadang orang sedap je cakap, hang tak rasa apa yang kau rasa. Kita rasa macam, okey, kau kata aku tak rasa apa yang kau rasakan. Kita nak nasihat je. Mulalah je kan. Kita nak nasihat. Maksudnya sahabat, Dr. Aida Al-Qarni pun nak cerita kat kita, dia pun pernah melalui semua ni. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, pun melalui semua ini. Tapi yang berbezanya adalah cara menghandle. Anda sila buka Kamus Dewan, anda tak perkataan menghandle? Okey. Ke ayah gaus, tahan telinga, panas. Siapkan air sejuk ke ayah. Masya Allah. Padamkan api permusuhan itu sebelum membakar diri anda. Kenapa padamkan api permusuhan sebelum membakar diri anda? Kadang kita dah tahu dah, benda yang kita buat ni akan mencetuskan permusuhan. Tapi kita nak buat juga, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan Azina Ahmad, kanda Azina Ahmad ni setiap kali habis kuliah, dia akan messenger saya. Terima kasih Ustazah, kuliah tadi tu sentiasa, sahabat-sahabat. Malam tadi saya baca messenger sampai pukul berapa ya? Aduh. Saya kalau nak cerita bab messenger saya baca ni sahabat, saya rasa macam sakit jantung sekejap kan. Sakit dada. Nanti tengah baca tu, ya Allah Tuhan, ya Allah, macam tu. Allah kan, sebab macam tu lah. Kan, sebab apa? Sebab ustaz tengah tengok bola ke, tengah tengok Piramli dia. Kenapa yang? Ya Allah bang, kesiannya kan orang ni. Ya Allah bang, sampai hati. Ada je lah perkataan. Sebab masalah-masalah orang. Semalam kan sahabat, seorang kakak messenger Facebook saya, dia dah tak tahan dah, kesian dekat mak ayah dekat kampung. Kalau boleh memang nak hangkut, tapi ayah dia sejak potong kaki ni, ayah tak nak tinggalkan rumah. Rupanya kenapa sangat tak nak tinggalkan rumah, masa lepas ayah dia potong kaki tu, dia bawa lah datang ke rumah dia. Lepas tu sebulan, dekat 2 bulan dia tinggalkan rumah untuk bagi ayah dia biasa semua, hantar mak ayah balik kampung. Ayah dia makin sakit kerana apa? Tengok keadaan rumah. You know, keadaan rumah dia telah dicemari oleh anak lelakinya yang berusia 28 tahun. Penagih dadah, sahabat-sahabat, yang sudah sangat derhaka kepada mak ayahnya, yang sudah melampau-lampau, dan lately ni mak dia dah seperti orang putus asa. Sekian lama berdoa, sekian lama bersabar, kan, diajak duduk rumah anak lain, bapaknya pula tak nak. Yelah, tersepit kan seorang ibu. Bapaknya tak nak kan, sebab adik-adik kata tinggalkan aja lah rumah tu, sebab dah nak ugut bunuh mak apa semua. Kan kesan daripada dadah ni. Allahu Akbar, itu satu. Lepas tu Allahu Akbar, ada seorang ibu, tadi tu kakak mengadu kat saya pasal mak ayah dia, pasal adik lelaki dia. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, ini semua rencam dalam kehidupan. Tak jauh sebenarnya dari kita, sahabat-sahabat. Kemudian seorang ibu, ya Allah Ustazah, saya dah bertahan perkahwinan yang hampir 40 tahun. Sahabat, kalau ada yang hantar messenger tu dekat saya tak akan sebut siapa anda, dan tolong jangan respon dekat komen. Ya Ustazah, saya yang hantar mesej tu tak payah, kita sama-sama jaga. Subhanallah, saya sentiasa mendoakan Allah tunjuk jalan keluar atas setiap permasalahan anda. Dan kadang-kadang ada yang Ustazah segera jawab, ada yang Ustazah rasa ini kalau dengarlah tahzan secara istiqamah, confirm dia dapat jawapan. Tapi kalau anda sendiri tidak mencari, saya tulislah panjang mana pun, anda hanya rasa macam lega masa tu saja. Sahabat, jadi tolonglah hari-hari bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad.
Betul Cik Rodia Sharif. Itulah antara nasihat saya semalam. Sebab dah tak ada jalan lain dah sahabat. Orang macam tu kena dipisahkan daripada mak dan ayahnya. Nak memisahkan ni, kan adik-beradik dia, nak ambil mak ayah dia, nak pisahkan daripada dia, memang dah kena carut, kena apa segala dah. Maki hamun tu perkara biasa. Kan ugut-ugut dengan senjata tu perkara biasa. Jadi tak ada cara lain, gunakan polis. Sebab apa? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab kita kalau fikir malu, habislah. Sebab kita fikir mudarat pada diri. Bayangkan, na'udzubillah min zalik. Semoga Allah beri keselamatan, berkat doa semua kita 1000 orang kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya betul, carilah ilmu untuk penguat jiwa, Masya Allah. Kemudian seorang ibu yang hampir 40 tahun dah pernikahan, sahabat. Kalau kita sebut 40 tahun pernikahan, dah warga emas lah kan. Warga emas dah. Dia dah tak tahan dengan perangai suami. Ya Allah, saya nak sebut pun menggigil tubuh, sahabat. Kan, meratah anaknya sendiri daripada usianya 7 tahun. 7 tahun, lepas tu senyap sekejap. Anaknya dah umur 9 tahun, buat balik. Dan sekarang dah tua-tua ni, dia pergi dekat anak saudara dia pula. Ustazah, sekarang adik-beradik saya semua jauhkan diri daripada saya selagi mana saya tak minta cerai. Masalahnya bukan senang-senang, Ustazah. Saya dah hidup lama dengan suami tu. Ya Allah Tuhan, subhanallah. Tak tahu nak kata, saya tak faham kenapa suami saya ni gila dekat budak-budak yang macam ni. Usia macam ni. Bayangkan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita baca, kita sesak dada. Masya Allah Tuhan, semoga Allah tunjukkan jalan keluar kan. Macam-macam lah lagi. Aduh, tab tak ada kat sini pula. Aku tidak saya bacakan pada anda. Ya Allah Tuhan kan. Sedih lah, sedih apa yang berlaku ni. Kenapa jadi macam ni? Kan? Dah lah kita tengah panas di grup-grup WhatsApp semalam semua kan. Masya Allah Tuhan. Dulu kisah seorang lelaki dalam IC-nya. Bersesak-sesak dalam raudah. Pakai telekung. Semata-mata nak pergi Mekah. Tak kisahlah kalau kena panah peti ke apa. Elok je aku buat umrah ni. Sekarang pula dah kisah nama dalam IC-nya perempuan. Tiba-tiba dah sampai dekat Baitullah. Memakai pakaian ihram. Sebiji orang lelaki. Nak jadi apa dah sahabat-sahabat? Kan kita tak boleh ubah manusia-manusia macam ni. Kita bantu dengan doa. Ya Allah, jangan sampai semua dosa-dosa besar yang mereka lakukan ini terang-terangan. Kita tak mampu nak tegur, kita tak mampu nak cakap. Sebab dah ada dah sahabat-sahabat orang tegur, orang cakap. Ya Allah, betul Fauziah Jamin. Masya Allah, takut kita. Subhanallah. Jadi duduklah sahabat-sahabat dalam kelompok yang sihat. Kita kadang-kadang rasa sangat amal solehat kita dah sangat baik. Tapi sebab kita tak duduk dalam kelompok yang baik, sahabat-sahabat rahmati Allah, setan ni lah. Cukup dah, kau dah baik dah tu. Itulah yang kadang-kadang kita buat dosa. Mana ada orang nak tunjuk-tunjuk dosa dia. Kalau buat baik, dia orang tunjuk-tunjuk kat Facebook tu. Orang dan merogol anak orang. Tak adanya orang mengong sampai macam tu tulis dekat Facebook kan. Dia tak rasa berdosa. Sebab apa sahabat? Iblis telah menutup kebenaran yang sepatutnya dia cari, dia buat. Allahu Akbar kan. Bayangkanlah kalau anda dengar daripada mulut ustazah yang baca sepanjang-panjang tu. Ya Allah, kemudian dia tuan badan, saya sentiasa menjadikan diri saya berada di tempat dia. Ya Allah, kalau aku berada dekat tempat dia, macam mana kan? Sedih. Jomlah sahabat-sahabat, sedihnya kita para ibu ni, tolong bantu dengan doa. Semoga semua sahabat-sahabat kita diberi jalan keluar daripada permasalahannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Saya nak baca. Padamkan api permusuhan itu sebelum membakar diri anda. Okey, sebab ialah macam kes yang apa? Yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa nak cakap tadi? Yang dia rogol. Sebenarnya istilahnya bukan rogol tau sahabat. Sebab dia cakap macam ni. Saya minta maaf kalau tuan dia ada kat sini. Dia istilahnya bukan rogol. Maknanya dia faham. Dan setelah siasatan, pernah kena reman juga. Dia pernah kena reman juga. Tapi 7 hari keluar. Siapa yang jamin dia masa tu? Anak dia kot. Sebab tak nak
tak nak ayah dia duduk dalam penjara. Macam itulah lebih kurang, saya pun tak pasti. Tak ingat banyak sangat messenger tu. Lepas tu, muslimat dirahmati Allah, dia tak sampai merogol. Maknanya dia tak rosakkan budak tu dari segi tu. Tapi gangguan seksual tu setiap malam, benda macam itulah. Kan jadi, bila Allah sebut dalam Quran, wala taqrabuz zina, jangan hampiri, jangan dekati zina, mungkin sekali, 2, 10, 20 kali, bolehlah kau bertahan untuk tidak. Allah ya Karim, tak tahulah nak cakap macam mana, sahabat. Allah, betul. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Yelah kan, kita boleh tegur kalau dia berada depan kita, kena mengena dengan kita. Tapi ingat, kadang-kadang cara kita menegur, macam malam tadi yang Ustazah cakap lah, saya bergurau dengan jiran saya kan. Orang yang macam mana kita boleh gurau? Kan bila kita dah lama, sebab tu kita kena berukhuwah tu sangat rapat, cantik hubungan. Ada orang yang jenis kalau kita cakap lebih sikit, sentap terus kan. Jadi elakkan api permusuhan. Sebab setiap api permusuhan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia akan membakar diri kita sendiri. Kita dah tahu dah, jenis ni kalau aku cakap memang akan terus putus silaturahim. Adik-beradik dia kan suruh tinggalkan aja suami yang macam tu. Sahabat, dalam hubungan rumah tangga, kita je yang tahu diri kita dekat mana. Kan? Kita kalau tanya pendapat orang boleh. Orang datang tanya pendapat Ustazah boleh. Tapi Ustazah tak boleh kata, Kak, minta cerai je Kak. Kalau saya jadi Tuan Haji, saya ceraikan aja dia. Tak boleh sahabat. Keputusan di tangan dia. Okey? Besok saya nak buat taklimat akhir perjalanan kenduri keberangkatan ke Baitullah kan. Kita akan cakap apa yang benar. Tapi kadang-kadang kita dah ada keputusan. Kita dah nekat. Kita dah faham. Kita dah tahu. Biasa je kalau nanti saya dah melalui perkara ni, Allah Tuhan, banyak belas tahun dah sahabat. Dia dah faham, dia dah tahu, dia dah ada keputusan. Nanti balik, mungkin anaknya, mungkin pasangan hidupnya, mungkin kawan-kawannya, kau ni, sekian. Cuba menjadi jiwa yang teguh. Bila kita dah faham matlamat kita, bila kita dah tahu keputusan kita, bila kita tahu semata-mata redanya Allah yang kita mahu, Masya Allah sahabat. Kan kita takkan lagi goyang. Macam lalang yang ditiup ke kanan, dia jadi kanan. Tiup ke kiri, dia jadi kiri. Kita tak nak macam tu. Sepanjang hidup saya. Kata Dr. Aida Al-Qarni ni. Dr. Aida Al-Qarni sendiri yang cakap. Saya ulang bagi yang tak dengar semalam. Penghujung kepada kitab Latahzan, Dr. Aida Al-Qarni banyak bercerita tentang dirinya. Adakah dia isi bakul angkat sendiri? Tak. Percayalah, terkadang kan saya sendiri nak menulis dekat Facebook sekian-sekian, saya ziarah orang ni. Kau dah kenapa nak tunjuk hebat sangat ke? Allah, semoga Allah buang sifat menunjuk-nunjuk dalam diri. Itulah riak. Tapi sahabat, Dr. Aida Al-Qarni setelah dia mengajar setebal kitab ini, hujung dia cerita apa yang dia amal. Semoga inilah cara beliau menunjuk jalan, menunjuk cara. Sebab bila saya baca pagi tadi, saya kata betul dah ni ya Allah kan. Patutlah dia menjadi manusia yang hebat. Kita nak menjadi manusia yang hebat, bukan hebat dari segi zahirnya saja, tapi jiwa yang teguh tadi tu. Bahagia dengan cara kita sahabat. Kita ada cara untuk bahagia. Semalam kita belajar tentang betapa teruknya kita dalam bab syukur. Sedangkan bila kita masih sihat ni, ada banyak benda yang perlu kita syukuri. Tapi kita sibuk tengok benda yang tak ada pada kita. Itu semalam kita belajar kan. Kita dah selalu dengar. Tapi semalam tu rasa deep sangat. Hari ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kata Dr. Aida Al-Qarni apa? Sepanjang hidup saya, rasanya saya tidak pernah menuntut hak saya atau membalas secara lisan terhadap kritikan dan tekanan yang menghancurkan. Kau rasa? Macam ginilah. Ini terkait, saya selalu sebut, kenapa Nabi SAW ada bagi tahu dekat kita lah. Jangan mencaci maki ibu ayahmu. Seorang pemuda bila dengar Nabi cakap macam ni, ada ke ya Rasulullah orang nak caci maki mak sendiri? Mestilah kenapa Nabi cakap macam tu? Ada ke Nabi dengar anak mungkin ketika itu bagi mereka pelik Nabi cakap macam tu? Ada ke anak nak caci maki ibu ayahnya?
Tapi sahabat, kalau saya tak suka dengan dia ni, kemudian saya bukan saja mengutuk dia ni, jadi saya akan mengutuk mak ayah dia. Ni yang jahat mulut ni contoh. Ya Allah, kan, astagfirullahalazim. Ni yang jahat mulut ni akan kata, kau tu perangai kau sama dengan mak kau. Mak kau tu dulu tak betul kan? Bapak kau tu dulu lagilah. Kan? Tak pasal-pasal dia kutuk mak ayah orang ni. Sakit hati tak dia? Hei, aku yang salah. Pasal apa mak ayah aku pula yang kau kutuk ni? Maka apa dia akan buat? Dia kata, kau duk cakap mak ayah aku, mak ayah kau ni pun sama kan? Sahabat-sahabat faham tak? Nabi bercakap dengan hikmah. Takkan ada orang kutuk mak ayah kau kalau kau tak mulakan dulu. Orang kutuk mak ayah kau tu sebab kau dah mulakan dulu. Maka sahabat-sahabat, kau jangan mula mengutuk mak ayah orang, supaya orang tak kutuk mak ayah kau. Kau kan tak kutuk mak ayah kau sendiri, tapi disebabkan kau mengutuk mak ayah orang, menyebabkan orang tu mengutuk kembali mak ayahmu, maka di sisi Allah dan Rasul diibaratkan kamu yang sedang mengutuk mak ayahmu sendiri. Faham tak sahabat? Allah ya Karim. Jadi Dr. Aid Al-Qarni, dia belajar cerita hikmah ini tanpa memberikan hak pada diri dia. Okey kan, orang selalu cakap macam ni, Ustazah, dia kutuk saya kot, mana hak saya nak pertahankan diri? Takkan saya tak boleh kutuk dia balik? Allah, kalau bercakap tu nombor satu. Ustazah boleh je cakap, kutuk, silakan mengutuk. Dengan segala hormatnya dipersilakan untuk mengutuk, silakan. Hang dah kena kutuk kan? Kita belajar hadis sahabat, Kitab 50 Wasiat Rasulullah untuk Wanita, dalam bab yang ke-5 tak silap saya, jangan berkata keji. Ketika seorang Yahudi cakap kepada Nabi SAW, Assalamu alayka ya Rasulullah, kecelakaan ke atasmu. Assalamu alayka ya Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah. Bukan celaka. Assalamu alayka, assam, kecelakaan ke atasmu, wahai Abul Qasim, ya Rasulullah. Sahabat dirahmati Allah, Nabi diam. Hak Nabi sepatutnya lindung diri dia. Pasal apa aku dicelakakan? Apa aku buat kat hang? Boleh je jawab. Tapi Nabi diam. Isterinya, yakni Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, duduk di sebelah. Asamu wazamu, bukan saja celaka, bahkan kematian kepada kamu. Tak boleh dengar ni lelaki kena kutuk isteri kan? Subhanallah. Banyak di kalangan kita yang, abang ni boleh diam je orang cakap macam tu. Geram saya, mesti dia sesingsing lengan. Mana-mana bang, rumah nombor berapa? Rumah nombor 44 Jalan A kan? Jiran saya gelak ni. Rumah nombor 44 Jalan A kan yang kutuk abang tu kan? Rumah saya lah tu sahabat. Kan? Dia kan yang kutuk abang masa ni. Ting-tong, sampailah tuan rumah ni keluar. Ya kak, pasal apa? Kau kutuk laki aku kan? Kau ingat laki aku diam, aku boleh diam. Banyak kita macam tu. Akhirnya bermusuh. Satu lagi messenger semalam yang buat saya gelak. Kalau tuan dia ada, selamat mendengar. Sahabat-sahabat, saya tak jawab rasanya. Sebab saya lebih kepada isu-isu macam ni. Dengarlah ilmu. Anda akan dapat jawapan kalau anda istiqamah dalam majlis ilmu. Dia cerita isu masak pula. Aku ni dah lah tak masak kat rumah kan. Isu memasak, bergaduh dengan jiran. Saya tak faham maksud dia. Mungkin rumah dia jenis yang dapurnya kat luar. Kan dia kata, saya tak tahulah, satu hari saya masak, jiran saya tu, sebab dia kan baru pindah kat situ. Jadi macam dia macam nak kata, halang, kau baru je duduk sini, kau dah nak tunjuk act dekat aku. Kan saya masak, ketuk-ketuk kuali. Sekarang ni bila saya masak, dia akan tunjuk respon yang macam tu lah. Akhirnya saya sedar Ustazah, semua jiran-jiran saya, kiri, kanan, belakang, semua tak bercakap dengan saya. Dengan suami-suami saya sekali dimusuhi. Aku pelik dah. Macam mana pula boleh jadi macam tu? Kalau kita tak melayan, dia takkan jadi sahabat. Sebab kadang-kadang orang memang nak provoke kita. Orang memang nak bagi sakit hati kat kita. Nak suruh kita menjawab-jawab, sebab ini adalah racunan syaitan. Sekali orang mengutuk kita, syaitan akan kata, kau nak diam saja. Maruah dirimu tercalar. Subhanallah sahabat, kita kalau jadi mak, jangan panas-panaskan anak. Kalau kita jadi isteri, jangan panas-panaskan suami.
Suami kita balik kerja, kenapa bang? Taklah bos abang tu. Abang buat semua dah betul dah, tapi itulah. Apa kita nak jawab sebagai isteri? Dia memang perangai dia balik-balik kerja merungut pasal tempat kerja dia, balik masjid merungut pasal imam masjid tak betul. Suami kita PL macam tu contoh kan. Apa peranan kita sebagai isteri? Alah bang, abang ni kan orang yang Masya Allah, sepanjang abang jadi ayah, jadi ni, abang suami yang baik kot, abang ayah yang baik kot. Orang tak nampak je kebaikan abang kat pejabat tu, tapi Allah nampak kan bang. Masya Allah, bos tak pilih abang orang naik pangkat tahun ni tak apa. Allah akan naikkan darjat abang kerana sabarnya abang. Sejuk kan suami ni? Kalau kita jadi isteri, sahabat-sahabat dirahmati Allah kan, bukan abang lagi naik pangkat tahun ni, si Polan lagi. Memanglah dia pilih kroni dia je. Bos abang tu memang macam tu. Bini dia tu rupanya ketua muslimat surau kita ni bang. Perangai bini dia pun sama. Kalau bini macam tu sahabat-sahabat, laki akan terbakar lah. Benda dah ada bara ni, kita siram lagi minyak gas. Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Cuba dia datang sebagai api, kita jadilah pilih bomba. Mandikan dia, sejukkan. Mandikan dengan air batu tau. Sejuk sahabat-sahabat dirahmati Allah. Masya Allah, anak kita balik sekolah. Ibu, cikgu rotan kakak tadi ibu.